200 juta RM30, di mana butiran 08270, 19180 dan 8900 adalah berbentuk token. Seterusnya, saya menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sebentar tadi bahawa Lebuh Raya Pesisirian Pantai Barat Taiping Banting WCE merupakan jajaran lebuh raya WCE ini merintasi dua buah negeri, iaitu negeri Selangor dan negeri Perak, sejauh 316 km dibina sepanjang pesisiran pantai barat untuk kemudahan penduduk setempat dan juga pengguna lebuh raya ke utara. Panjang jajaran lebuh raya WCE yang dilaksanakan secara pensertaan oleh West Coast Expressway Sinar Berhad adalah sepanjang 233 km. Berikut adalah jadual-jadual yang kita bentangkan, yang mana bermulanya Jalan Banting ke KLIA B18 sehingga persimpangan bertingkat di Tanjung Karang. Dan ini merupakan jarak lebih kurang 50 km. Dan jajaran di negeri Perak pula bermula jalan Sutuan FR5 di hutan melintang ke persimpangan Teluk Intan sebelum jambatan Sultan Yusof persimpangan Kampung Likir. Dan seterusnya ke Tanjung Karang, ke Teluk Intan sehingga Kampung Lekir. Kerja-kerja menaik taraf jalan persekutuan FR5. Seterusnya, kita melihat bahawa kerja-kerja ini telah berjalan dengan lancar, dan sepanjang 230 km ini dilaksanakan, dan sepanjang 83 km adalah pelaksanaannya di bawah peruntukan kerajaan. Dan pembukaan lebuh raya ini secara berperingkat bermula daripada tahun 2019, yang mana dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi bahawa ia merupakan dari persimpangan Bandar Bukit Raja ke persimpangan Kapar, seksyen 8, 9 dan 10. Sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, di negeri Perak dari persimpangan Hutan Melintang ke persimpangan Teluk Intan, dan dari persimpangan Kampung Lekir ke persimpangan Beruas. Dan ini sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, progres kerja setakat hari ini adalah 84.19, iaitu pada 15 Januari 2023. Dan jangkaan siap pada tahun 2025. Maknanya lebih kurang 2 tahun lagi jangkaan siap yang kita akan lakukan WCE ini, yang boleh memberi manfaat kepada banyak seksyen-seksyen yang saya nyatakan yang melibatkan 233 km. Bagi kesan yang dikatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, bahawa proses kita adalah untuk bagi projek kelulusan prinsip yang disoalkan tadi adalah syarikat pencadang bagi cadangan projek West Ipoh Span Expressway WISE, yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat WISE pada 9 Februari 2022 untuk tempoh 3 tahun, bertujuan membolehkan jabatan agensi yang berkaitan melaksanakan penilaian aspek teknikal dan kewangan untuk menentukan kebolehsanaan dan daya maju cadangan. Cadangan lebuh raya WISE ini adalah sepanjang 60 km menghubungkan Gopeng ke Kuala Kangsar, yang mana jaraknya adalah sama dengan lebuh raya Plus, yang mana ketika ini cadangan projek WISE ini telah melalui proses rundingan teknikal melalui makmal pengurusan nilai value management dengan izin, melibatkan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan pihak kuasa tempatan, manakala proses rundingan kewangan sedang giat dijalankan oleh pihak UKAS, JPN bersama pihak syarikat pencadang sebelum diangkat ke Kabinet untuk kelulusan. Dan
Buat ekstra ini, pihak kerajaan tidak berhasrat untuk memanjangkan cadangan projek WISE ke Kampar dan Tapah setakat ini, bagi mengelakkan sebarang implikasi kepada kebolehsanaan dan daya maju cadangan projek berdasarkan jajaran sedia ada. Tumpuan adalah diberikan untuk meningkatkan aspek keselamatan dan piawaian trafik bagi laluan Gopeng ke Kuala Kangsar melalui terowong Menora. Saya sangat faham bahawa apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat merupakan satu perkara yang baik, sangat baik. Sebab saya juga kerap melalui laluan yang dijatakan oleh pihak Yang Berhormat dan kita tahu bahawa keadaan itu, tetapi walau bagaimanapun kita dalam suasana yang masih melihat keadaan keseluruhan dan kita tidak mengatakan kita tidak melaksanakan, tetapi kita nak juga supaya kajian-kajian tertentu mestilah kita lakukan. Jadi Yang Berhormat Yang Bertua, dengan ini saya mengambil maklum setiap isu. Saya nak minta penjelasan sikit, Kampar. Okey, untuk West Coast Expressway kita buat bandingan. West Coast Expressway lebih barulah. 330 km, kos dia 5.04 bilion. Jadi setiap 1 km 15.27 juta. Tapi untuk WISE ini, projek ini dibagikan kepada satu syarikat secara rundingan terus. Hanya 64 km, kos dia 5.75 bilion. Lebih daripada West Coast Expressway. Jadi setiap kilometer dia 89.84 juta. Jadi saya nak tanya, adakah angka-angka ini munasabah? Sebab kos dia 5.88 kali lebih daripada West Coast Expressway. Jadi berapakah tol yang kena kutip jika betul-betul kita bina WISE ini hanya 64 km tapi 5 bilion, 5.75 bilion. Terima kasih Yang Berhormat Kampar. Sebenarnya sebelum kita melaksanakan sesuatu projek, sebab itu kita ada value assessment umpamanya. Kita membuat turun padang dan sebagainya. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan harga berlainan. Antaranya mungkin laluan itu merupakan tanah yang bernilai tinggi. Terpaksa kita bayar dengan harga yang tinggi. Setengahnya kita terpaksa melalui kawasan gambut. Maknanya kita perlu membuat spesifikasi yang boleh berdaya tahan. Kita tidak boleh bercakap soal pembahagian dari segi sekilometer sekian projek berapa harga. Sekian kilometer berapa harga. Tidak. Kita kena turun membuat secara value assessment dan kita nak supaya dapat memastikan harga itu adalah harga ketepatan dan bukan satu lapisan yang kita lakukan. Kita daripada KKR akan serahkan kepada Kementerian Kewangan dan biasanya jawatankuasa itu juga adalah daripada Kementerian Kewangan dan kita hantar pula ke pihak kedua iaitu UKAS untuk membuat kajian seterusnya. KKR tidak sewenang-wenangnya memberi harga mengikut apa kehendak mereka. Kita akan mengikut kehendak kita tawarkan harga tersebut. Kalau Yang Berhormat Yang Tua izinkan, saya benarkan 10 saat je. Boleh untuk Selangor, ya. Fungsi? Okey. Ya, saya bertanya tentang pembinaan interchange bukan di FT 54 di Lata sebab itu sudah tidak memberikan added value-nya adalah untuk membuat interchange di B33 jalan itu. Jalan yang saya sebutkan itu jalan Kuala Selangor, Kampung Kuantan, Bestari Jaya, Kerawang. Kerana memberikan limpahan ekonomi yang sangat besar. Pertimbangan itu saya minta, Kuala Selangor minta daripada Menteri dan Kementerian. Terima kasih, pengurusi. Boleh? Terima kasih Yang Berhormat Tua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya secara peribadi saya akan melihat apa yang cadangkan iaitu jalan keluar. Jalan keluar ini merupakan sangat penting. Saya sangat setuju. Saya di kawasan saya sendiri pun, lingkaran tengah utama pun masuk ke dalam bandar saya tidak mempunyai jalan akses. Jadi kita minta diluluskan pada tahun lepas
maka pada tahun ini insya-Allah akan boleh laksanakan. Saya akan melihat apa yang Berhormat bangkitkan, dan sekiranya tak ada dalam perancangan, saya akan cadangkan supaya dibina laluan tersebut. Terima kasih Timbalan Menteri. Untuk Baik, terima kebaikan kasih. bersama kepada rakyat. Jadi Timbalan terima Menteri. kasih. Sikit. Hulu Selangor tadi. Ya, Bukan soalan. Saya mohon untuk jawapan bertulis. Itu je. Okey, Persoalan yang saya keluarkan tadi tu. boleh. Ya, terima kasih banyak. Ya, kita akan semua jawapan kita akan jawab secara bertulis. Sikit je. Tak banyak. Atuk Speaker, boleh Atuk Speaker? Cepat. Jalan Hulu Langat daripada Santek ada proses pelebaran jalan. Daripada Santek tu sampai ke Batu 10 Hulu Langat. Jadi isunya sekarang ni penduduk bantah soal berkaitan cepat. Soal berkaitan dengan pengambilan tanah tu. Soal berkaitan dengan pengambilan tanah. Tapi projek tu dah berlaku. Maksudnya pelebaran tu dah berlaku, tapi penduduk bantah. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya tu soal berkaitan dengan jalan-jalan yang berlubang ni. Saya tak tahulah. Saya rasa Datuk, perlu Kementerian Kerja Raya dan juga pihak-pihak yang berwajib ini untuk melantik pegawai-pegawai ronda. Sebab saya nampak bila jalan berlubang ni, dia mesti datang aduan tu daripada wakil rakyat. Ini yang menjadi keheranan kita ni. Betul. Kita tengok padang, kita tengok longkang, kita tengok pokok, kita tengok lampu, kita tengok semua perkara. Tetapi soal berkaitan dengan jalan berlubang ni, jalan berlubang ni kita tak boleh main-main sebab dia melibatkan nyawa. Terutamanya kepada pembonceng, penunggang motosikal. Kalau dia langgar lubang tu, dia terpelanting, lori sapu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tak boleh. Sebab itu saya nak minta sangat-sangat ni kepada Kementerian Kerja Raya. Kena lantik pegawai-pegawai ronda ni. Tengok jalan kita ni. Sebab jalan-jalan kita ni tak tahan tu. Cuaca kita ni kan. Sebab yalah hujan, kadang-kadang panas, hujan panas dan sebagainya. Keadaan berat yang lalu ni menyebabkan Kementerian Kerja Raya kena lantik pegawai-pegawai ronda untuk meronda di setiap jalan-jalan kita yang terdapat dalam negara kita. Hulu Selangor ada apa? Kali ini sokong Hulu Langat. Kalau sokong mari kemari, saya bagi borang. Nak, kita bagi borang nak. Okey. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Kita nak balik awal Terima kasih. Silakan. Terima kasih Hulu Langat yang memberi pandangan dan cadangan sebentar tadi. Cadangan yang cukup baik. Sebenarnya Yang Berhormat Hulu Langat, saya terima kasih sebab kami mengatasi setapak daripada Hulu Langat. Dan kami dah memang mencadangkan supaya pegawai rondaan yang akan ronda setiap hari, tapi tidak satu tempat. Tidak satu tempat. Kita akan dalam setiap parlimen itu, kita akan lantik seorang pegawai yang akan membuat rondaan. Terima kasih. Dan Terima kasih banyak. sebenarnya itulah salah satu yang kalau Yang Berhormat ingat, bahawa kita mendapat kelulusan RM 100,000 kepada JD, jurutera daerah. Kita nak gunakan supaya kita dapat membuat rondaan. Sebenarnya sebelum ini kita tiada peruntukan sedemikian rupa. Kita hanya bergantung kepada konsesi yang membuat rondaan. Itu salah satu dalam syarat konsesi, mesti membuat rondaan sepanjang masa melihat jalan-jalan yang lubang. Menteri Walaupun lagi. dah keluar jauh tajuk ni Yang Berhormat, tapi saya tetap melayani sahabat-sahabat saya ini. Timbalan Menteri. Menteri kena landing lah ni. Masa sepatutnya saya dah landing, sepatutnya saya nak landing pun dah. Sanggup minta maaf lah. Nak landing. Yang 100,000 tu dah bagi ke belum? Saya minta maaf, saya tak pasti, tetapi apabila bajet diluluskan, Ya. insya-Allah akan sampai. Baik, terbaik. Terima kasih. Terima kasih Hulu Selangor. Dan untuk akhirnya, Yang Berhormat Yang Tua, KKR mengambil maklum setiap isu dan permasalahan yang diajukan oleh ahli-ahli Yang Berhormat dan sentiasa berusaha untuk menaikkan mutu kerja dan untuk menyelesaikan apa juga permasalahan yang sering berlaku. Dengan ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan segala teguran dan cadangan itu kita akan memberi perhatian sepenuhnya. Terima kasih pada Yang Berhormat Yang Tua kerana mengizinkan lebih banyak masa kepada KKR. Terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Menteri.
Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P27 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P27 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Sekarang Kementerian Pengangkutan Kepala Pembangunan P28 di bawah Kementerian Pengangkutan ianya hanyalah token, jadi tidak ada perbahasan, namun begitu kita perlukan kelulusan. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P28 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P28 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ini juga token. Kepala Pembangunan P30 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P30 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P30 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Pelancongan Sains dan Budaya, Seni dan Budaya. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Kepala Pembangunan P31 di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Ini juga token. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P31 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P31 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Puasa ni saya pun tak orang nampak dah. Kementerian Wilayah Persekutuan. Kepala Pembangunan P32 di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Token juga. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P32 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P32 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Alam Sekitar dan Air. Juga token. Kepala Pembangunan P33 di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P33 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P33 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Baik, Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan, Kepala Bekalan B42 dan Kepala Pembangunan P42 di bawah Kementerian Kesihatan terbuka untuk dibahas. Namun pun begitu, ianya adalah untuk P42 saja kerana P42 tidak perlu dibahas. Silakan Kementerian Kesihatan untuk tak ada. Saya baik, saya ada nama ni tapi tak tahulah kalau tak tarik diri tak balik awal lah. Saya ada Bakri sini, ada Bakri. Dia tunggu lama tu. Bakri,
Silakan Makri, 5 minit. Terima kasih terima kasih Datuk Pengerusi. Bagi 10 minit boleh? Jangan begitu. Hari ni hari Khamis malam Jumaat ni. Budak buka puasa pula. Silakan. Datuk Pengerusi, saya ingin menarik perhatian pihak kementerian dan Dewan Mulia ini berkenaan dengan isu yang sering kali ditimbulkan dalam Dewan Mulia ini, iaitu ketidakcukupan tempat pakil di hospital awam, terutamanya hospital Pakal Sultanah Fatimah Muar atau lebih dikenali sebagai Hospital Muar. Yang berhormat Datuk Speaker, masalah ini telah menjadi masalah yang sering diadukan oleh pengguna Hospital Muar. Mereka kerap menghadapi kesulitan untuk mencari tempat letak kereta dan mereka kadang-kala mereka perlu tunggu sebanyak 30 minit hingga 1 jam untuk menunggu dan mencari satu petak parkir kosong. Ianya juga menimbulkan masalah kesesakan di kawasan hospital. Yang berhormat Datuk Pengerusi, sebenarnya saya telah ada timbulkan isu ini dengan perbualan dengan dengan menteri dan pihak kementerian telah juga bagi tahu bahawa di Hospital Muar ni ada lebih daripada 700 petak parkir. Jadi saya lihat untuk jangka pendek sebenarnya pihak kementerian boleh mempertimbangkan supaya sebahagian besar yang telah ditetapkan sebagai petak parkir dihaskan bagi kaki tangan dan doktor-doktor di hospital boleh dikosongkan supaya ianya boleh digunakan oleh orang awam. Sebab mengapa saya memberikan cadangan sebegini? Sebab saya lihat sekiranya kaki tangan ataupun doktor-doktor di hospital, mereka letak kereta di tempat letak kereta itu selama 8 jam. Di mana untuk 8 jam itu separuh daripada petak-petak di parking sebenarnya ianya kalau digunakan oleh orang awam, dia boleh diletak oleh lebih banyak parking dan isu sebahagian besar isu ketidakcukupan tempat letak kereta ni boleh diselesaikan. Dan kita boleh sediakan satu tempat letak kereta khas di luar daripada hospital untuk kaki tangan hospital dan doktor ni, dan mereka boleh dihantar dengan shuttle bus ke tempat kerja iaitu di hospital. Maka saya lihat sebab saya faham sekiranya kita minta kementerian untuk bina satu bangunan tempat letak kereta bertingkat tu, dia ambil masa yang panjang untuk dirancang dan dilaksanakan. Maka jangka pendek saya harap tempat letak kereta khas itu boleh dikosongkan dan digunakan oleh orang awam. Yang berhormat Datuk Pengerusi, Hospital Muar ni dia ada sejarah lebih daripada 100 tahun. Tapi kita lihat projek naik taraf yang terdekat yang dijalankan adalah seawal 23 tahun lalu, iaitu pada tahun 2000. Di mana bilangan katil ditambahkan sehingga 550 katil. Saya tak pasti sama ada ini kira banyak ke tidak, tetapi adakah ini mencukupi untuk menampung keperluan di populasi di Muar sebanyak lebih kurang 400,000 orang. Apatah lagi, Hospital Muar ni merupakan satu-satunya hospital yang lengkap di wilayah utara Johor. Maka saya harap pihak kementerian boleh mengambil kira dan menjalankan naik taraf kepada Hospital Muar ni. Rakan saya telah membangkitkan isu ni dalam Dewan Negeri Johor. Jawapan yang diberikan oleh Exco adalah dengan izin yang berhormat Datuk Pengerusi, saya bacakan hansat Dewan Negeri. Untuk sekarang, projek yang akan dijalankan di Hospital Muar adalah penaik tarafan sistem loji rawatan air kumbahan Hospital Pakar Sultanah Fatimah.
yang telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-10 Rolling Plan ke-4. Maknanya kita dah untuk hospital Muar ni dah ketinggalan sekurang-kurangnya 2 rancangan Malaysia. Jadi saya harap pihak kementerian dapat memberikan perhatian kepada hospital Muar supaya isu kesesakan dan ketidakcukupan di bilangan katil di hospital Muar ni dapat diselesaikan, dapat ditangani dengan secepatnya mungkin. Dan itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tuan Pengerusi, dengan izin. Saya memandang bahawa Yang Berhormat Menteri Kesihatan ada di sini untuk saya bangkitkan satu isu yang punya kemaslahatan kepentingan rakyat seluruhnya. Apa ikut giliran dulu. Ada di atas seorang je. Ada Kita kan? ada lagi. Oh, baik, terima kasih. Semua tak berkenyak pun. Baik. Kuala Langat. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ya. Saya merujuk kepada Kepala 42, B42, putiran 080 000 yang saya nak minta penjelasan daripada Menteri sama ada peruntukan yang saya lihat tambahan yang agak besar yang telah dibelanjakan, sama ada ini adalah sesuatu yang luar jangka ataupun sesuatu yang mungkin biasa. Kerana saya melihat mungkin ada perkara-perkara yang boleh diperbaiki ataupun dikurangkan peruntukan tambahan seperti ini. Saya ingat ini antara insentif kepada penjawat awam ataupun pesara-pesara awam persekutuan apabila mereka sudah tidak bekerja dan mendapatkan insentif rawatan perubatan bagi mereka. Cuma saya dapat maklumat daripada Menteri, apakah jenis penyakit-penyakit terutamanya yang penyakit bukan menjangkit, non-communicable disease yang biasa kepada pesara-pesara awam ni yang terpaksa kita belanjakan. Kerana saya ingat kita ada ruangan bagaimana kita mungkin melalui program-program pencegahan dan juga pendidikan, gaya hidup sihat yang kita dapat kurangkan. Yang kita sedia maklum, saya ingat dia tidak jauh berbeza dengan penyakit di kalangan orang awam, kencing manis, darah tinggi, penyakit kardiovaskular dan sebagainya. Yang saya kira ini mungkin antara perkara-perkara yang kita boleh kurangkan melalui gaya hidup sihat dan juga kawalan pencegahan yang lain. Begitu juga saya nak melihat sama ada COPD ini ataupun chronic obstructive pulmonary disease ini adalah sebahagian juga daripada penyakit yang besar kita terpaksa kita belanjakan. Sebab saya nak merujuk kepada jawapan daripada Timbalan Menteri Kewangan pagi tadi kepada Perbahasan Kuala Terengganu yang menyebutkan bahawa ada usaha untuk mematahkan RUU kawalan tembakau dan juga rokok elektronik untuk dibentangkan dan saya kira kalau ini berlaku satu yang sangat merugikan sebab usaha di peringkat kementerian sendiri untuk memberikan taklimat kepada pihak kerajaan juga bukan kerajaan dan agenda kita untuk GEG penamatan generasi end generation game ni dan disebutkan juga bahawa nikotin ini nikotin rokok elektronik ini akan dikeluarkan daripada kumpulan C di bawah Akta Racun 1952 semata-mata untuk membenarkan dianya dijual oleh mereka-mereka ataupun pengamal kesihatan yang semata-mata yang pengamal kesihatan yang berlesen semata-mata. Jadi saya kira ini pun sangat merugikan kepada kita sebab kandungan nikotin inilah yang kita nak kawal dan dia mempunyai impak yang besar kepada ketagihan kepada mereka-mereka yang menggunakan rokok-rokok ataupun mengamal rokok elektronik ini. Dan saya nak penjelasan ini dan sudah tentulah mungkin agenda kita untuk generation endgame ni mungkin tidak akan tercapai. Kemudian berkaitan dengan bekalan perubatan dan fasiliti kesihatan, satu jumlah yang juga besar. Saya tak tahu bagaimana penggunaan ataupun bayaran ini, tapi saya nak juga dapat makluman sama ada ianya juga disebabkan oleh yang luar jangka berkaitan dengan bencana COVID-19 yang terpaksa kita hadapi dan kita mengeluarkan pembelanjaan yang begitu besar seperti ini. Begitu juga dengan pembayaran konsesi
penswastaan makmal ubat dan juga stor. Mungkin Menteri boleh memberikan penjelasan itu. Jadi sangat itu saya, Tuan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Ampang. Ampang tak ada? Kalau tak ada, saya terus kepada Kuala Nerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Dan saya diberi peluang untuk bahas sedikitlah tentang undang-undang perbekalan tambahan 2022-2023. Saya merujuk terus Datuk Pengerusi pada butiran 080400 Perubatan Pesara Awam Persekutuan. Memang kita tahu secara asasnya negara kita sedang menuju negara menua. Menua maknanya orang pencen itu umur dia panjang lagi. Menyebabkan mungkin bilangan juga ramai, maka kos rawatan juga akan meningkat. Oleh itu saya mohon supaya dapat diberi suatu statistik pesara awam persekutuan yang mendapat manfaat daripada peruntukan tambahan ini. Juga tentang sekarang ini banyak kes kegagalan buah pinggang ataupun renal failure yang memerlukan rawatan hemodialisis. Semakin meningkatlah terutamanya di kalangan warga emas sendiri. Itu saya mohon bertanya mengenai isu pesakit dialisis yang terpaksa menunggu waktu yang lama. Pesara ini terpaksa tunggu masa yang lama untuk mendapat rawatan dialisis di hospital-hospital awam, hospital kerajaan. Untuk makluman Tuan Pengerusi, tidak semua hospital awam di negara kita ini di tempat ada fasiliti untuk rawatan dialisis. Oleh itu sejauh mana komitmen kerajaan untuk menempatkan pusat hemodialisis yang mencukupi di seluruh hospital awam di negara ini. Mana pada masa yang sama, adakah kerajaan bercadang juga untuk memperluaskan fasiliti hemodialisis di klinik-klinik kesihatan bagi memberi akses berawatan dialisis yang lebih mudah tanpa perlu menunggu tempoh yang lama, khususnya pada warga-warga emas lah, pesara-pesara awam tadi. Dimohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terusnya Datuk Pengerusi, saya pergi pada butiran 080700 Bekalan Perubatan Fasiliti Kesihatan. Diperuntukkan tambahan yang telah dibelanjakan ialah RM320,598,550 Pertama saya perlukan juga penjelasan apakah peruntukan tambahan ini kerana bilangan pesakit semakin ramai, tiba-tiba ramai kerana mungkin ada wabak dan sebagainya, ataupun peningkatan harga obat. Peningkatan harga obat khususnya selepas pos PKP ini. Mungkin kita paksa beli obat luar negara dengan harga yang lebih tinggi. Kerana saya sentiasa menerima rungutan daripada orang ramai, orang awam, setiap hujung tahun biasanya kehabisan obat dan kekurangan di fasiliti-fasiliti kajian, khususnya di luar-luar bandar. Ataupun mungkin ada wabak baru yang muncul, ataupun ianya hanyalah kesinambungan komplikasi COVID-19. Selain itu, saya juga mohon perincian status obat antiviral Paxlovid untuk merawat golongan berisiko tinggi yang dijangkiti COVID-19. Berapakah peruntukan untuk obat antiviral ini? Dan sehingga kini sejauh mana kajian klinikal mengenai antiviral Paxlovid ini dan sejauh mana keberkesanan obat antiviral ini untuk menangani gejala COVID-19? Yang keduanya, saya mohon bertanya mengenai status pelepasan 93 unit ventilator yang tidak dapat digunakan semasa pembelian oleh KKM pada 2021. Adakah peruntukan di bawah butiran ini turut digunakan untuk mengganti ventilator tersebut? Tuan Pengerusi, untuk butiran 090100 konsesi penswastaan makmal obat dan stor. Peruntukan RM301,204,600 telah dibelanjakan. Berkaitan butiran ini, pertamanya apakah ada kaitan bahan untuk ujian-ujian makmal bagi projek rintis pre-exposure prophylaxis HIV yang dilaksanakan oleh KKM? Seperti antiviral itu mungkin diberi secara percuma, tapi baseline lain yang kita terpaksa buat siasatan makmal, HIV, hepatitis A, B ataupun C, ujian darah penyakit sifilis dan juga ujian darah untuk buah pinggang. Berapa kos anggaran ujian makmal untuk setiap kes tersebut? Dan seterusnya, adakah kerajaan telah ambil kira dalam bajet 2023 ataupun memerlukan bajet tambahan pula untuk tahun 2023 bagi penerusan projek perintis PrEP ini? Satu lagi untuk makluman Dewan, saya suka nak highlight sikit di sini ialah tentang kemungkinan kita terpaksa mengeluarkan bajet yang besar juga pada tahun ini kerana kes
kes denggi sedang meningkat. Peningkatan berbanding dengan tahun lepas adalah 222.6% kadar kes denggi dan kematian meningkat pada 433.3%. Apakah persiapan Kementerian Kesihatan dari segi peruntukan bagi menghadapi keadaan ini? Adakah perlu bajet tambahan ataupun sebaliknya? Yang kedua, sejauh mana konsesi peswasta ini telah menyelesaikan isu waktu menunggu yang panjang di Hospital KKM? Saya maklum bahawa konsesi peswasta ini juga menangani isu kekurangan ubatan di pasaran ekoran pandemik COVID-19. Namun, setelah reda penularan pandemik tersebut, apakah status konsesi ini? Adakah ia diteruskan untuk ubatan selain COVID-19 ataupun sebaliknya? Mohon penjelasan Datuk Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih. Kuala Selangor, silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya kira ucapan daripada Kuala Langat, Kuala Nerus dan kawan-kawan lebih awal tadi telah mengambil poin-poin saya. Saya tidak berhajat untuk mengulangi poin-poin itu, sekadar untuk menyebutkan, tumpang saya berhati Yang Berhormat Menteri Kesihatan ada di sini, akan laporan dalam Star hari ini yang menyebutkan tentang mogok doktor pada tarikh yang disebutkan di situ 3 hingga 5 April, yang saya kira adalah amat penting untuk kita berikan perhatian. Dengan nada itu juga saya kaitkan atas isu terpenting supaya keseluruhan kemaslahatan perkhidmatan dalam sektor kesihatan ini dilihat. Dan antara perkara yang pendekatan yang muktamad atau yang lebih tuntas dan lebih holistik adalah untuk penubuhan sebuah suruhanjaya perkhidmatan kesihatan diwujudkan dalam waktu sesegera, mungkin ada dalam health white paper dengan izin. Lalu saya minta supaya perkara ini, kalaulah ia boleh memberikan sedikit keselesaan dan keyakinan kepada rakan-rakan dan health HCW ataupun healthcare workers ini dalam semua perkhidmatan, khasnya doktor. Jadi kalau itulah boleh diberikan sedikit keyakinan daripada YBMK petang ini supaya mogok doktor ini dapat kita tangani dengan lebih damai, lebih holistik, lebih dengan mewujudkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan yang akan melihat pada semua skim-skim perkhidmatan dalam kesihatan, memberikan mereka persoalan emolument mereka, pathway mereka, hal kontrak dan hal yang tetap dan sebagainya. Untuk Pengerusi, saya kira inilah waktunya di Dewan ini, sebelum perkara ini berlaku, dan kita tidak mahu perkara itu berlaku, namun kita memahami latar belakang keseluruhan perkara ini atau berintitan perkara ini, susugalo perkara ini. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang ini. Terima kasih. Menteri, silakan. Terima kasih, Yang Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan peringkat jawatankuasa rang undang-undang pembekalan tambahan pertama tahun lepas, tahun 2022. Berbagai soalan yang telah diberikan, tapi Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk membaca ataupun menerangkan secara amnya terlebih dahulu sebelum menjawab soalan-soalan yang diberikan. Jadi bagi pihak KKM, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada warga KKM. Ucapan terima kasihlah daripada kami kepada Kementerian Keuangan atas bantuan yang telah diberikan sebanyak 676.52 juta bagi memastikan jaminan akses rawatan kesihatan yang berterusan secara inklusif dapat diberikan kepada rakyat. Jadi walaupun tahun lepas tapi dia memberikan manfaat yang sangat besar. Jadi dengan jumlah tambahan yang telah diberikan itu, kita telah meningkat sebanyak 2.1% yang berbanding tahun ini dengan tahun lepas. Jadi berdasarkan peruntukan tambahan sebanyak itu, 49.72 juta adalah bagi menampung perubatan pesara awam, seperti yang semua tahu.
persekutuan yang telah mendapatkan rawatan di hospital pengajar seperti HUSM, HUKM dan juga pelbagai lagi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT, juga di Hospital Angkatan Tentera di bawah Kementerian Pertahanan dan pelbagai panel dialisis. Jadi selebihnya 626.8 juta adalah bagi menampung perbelanjaan bekalan perubatan fasiliti kesihatan dan bayaran konsesi penswastaan makmal ubat dan stor. Peruntukan asal yang diluluskan tidak mencukupi ahli-ahli yang berhormat. Jadi susulan keseluruhan perkhidmatan klinikal di hospital dan klinik telah kembali berfungsi sepenuhnya selepas negara pulih daripada fasa pandemik. Jadi kes-kes rawatan dan prosedur perubatan yang terpaksa ditangguh semasa fasa pandemik COVID-19 perlu dilaksanakan segera. Jadi supaya kesihatan pesakit tidak terjejas. Perkara ini menyebabkan keperluan mendadak yang tinggi bagi memastikan kecukupan bekalan perubatan seperti ubat, gas reagent dan juga consumables dengan izin. Di samping itu terdapat peningkatan harga yang amat ketara. Yang ini sebenarnya saya menjawab kepada soalan salah satu daripada soalan juga tadi. Terhadap harga ubat di pasaran disebabkan oleh permintaan yang tinggi dan gangguan bekalan di peringkat global. Berdasarkan rekod, kenaikan harga ubat pada tahun lepas adalah dalam lingkungan 79% hingga 352% berbanding dengan harga pada tahun 2021. Jadi Bakri, saya sebenarnya apa yang Bakri bertanya tadi saya ambil maklum sebab sebenarnya dia tidak menyentuh apa yang akan kita bincangkan pada hari itu pada hari ini, iaitu tentang tambahan perbelanjaan, ya. Jadi saya ambil maklum dan saya akan semak Bakri dan insya-Allah kita akan kembali kepada Bakri kemudian. Soalan daripada soalan daripada Kuala Langat, ya. Adakah perkara-perkara ini biasa berlaku ataupun di luar jangka? Sebenarnya perkara ini biasa berlaku, ya. Jadi wang yang diperuntukkan itu diparking ke KKM. Jadi apabila hospital-hospital yang saya sebutkan tadi memerlukan, maka kita membayar kepada mereka dengan peruntukan yang telah diberikan. Baik. Penyakit-penyakit biasa yang ada pada pesara awam yang datang ke hospital tersebut, seperti yang kita maklum, memang yang saya sebut juga tadi, ada yang perlu kepada dialisis, pesakit-pesakit akibat daripada umur yang meningkat, warga emas, itu adalah penyakit-penyakit yang biasanya pesara-pesara kita pergi ke hospital-hospital yang berkenaan, ya. Menjawab kepada soalan yang lainnya tentang program pencegahan, itu memang saya bersetuju bahawa kita sebenarnya kena menumpukan perhatian untuk terus untuk masa-masa hadapan kita berpindah daripada sick care kepada health care. Jadi dengan itu insya-Allah kita dapat mengurangkan sebenarnya perbelanjaan-perbelanjaan yang diperlukan untuk merawat pesakit-pesakit yang sedia ada dan pesakit-pesakit yang khususnya pesakit-pesakit kronik yang dialami oleh warga emas kita. Saya juga ingin menyentuh tentang tadi Kuala Nerus, ya. Kuala Nerus ada bertanya tentang statistik mereka yang menerima rawatan. Jadi saya tidak ada jawapan itu sekarang, tetapi saya akan menjawab kepada Kuala Nerus secara bertulis tentang statistik tersebut. Ya. Perancangan untuk menambah hemodialisis di klinik kesihatan Kuala Nerus, insya-Allah sejauh manakah komitmen kita, memang insya-Allah bagi tahun 2023 Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan peruntukan sebanyak 5.5 juta
Yang Berhormat, di bawah projek perkhidmatan hemodialisis klinik kesihatan di Malaysia, manakala bagi menaik taraf perkhidmatan hemodialisis di hospital pula kita telah memberikan peruntukan sebanyak 6 juta ringgit pada tahun ini, insya-Allah. Saya menjawab pula soalan daripada Kuala Langat. Saya kembali kepada Kuala Langat tadi, bertanya tentang peruntukan denggi, ya. Daripada tahun 2022 dan 2023, KKM telah memperuntukkan peruntukan bagi aktiviti bagi kawalan denggi Yang Berhormat sebanyak 45 juta. Jadi kita memang ambil maklum ya tentang kenaikan kes-kes denggi, khususnya ya di negeri-negeri seperti Selangor. Ya, Selangor kita pada kuartal pertama ni saja kita ada lebih daripada 13,000 kes denggi. Ini bagi memastikan pencegahan dan kawalan dapat dilaksanakan secara yang berterusan. Jawapan lain yang saya nak berikan ialah juga kepada tadi Kuala Langat ada bertanyakan tentang adakah kerajaan bersetuju dengan pandangan industri tembakau mengenai RUU kawalan produk tembakau ini. Jadi Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 telah pun digubal dan dibuat bacaan pertama dan bacaan kedua pada sidang Dewan yang lepas. Ya. Jadi mesyuarat ketiga pada Ogos lepas juga RUU tersebut telah dirujuk ke Jawatankuasa Pilihan Khas bagi menimbang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 itu dapat diteliti dengan lebih lanjut. Jadi walau bagaimanapun kita tahu ianya telah tertangguh akibat daripada pembubaran parlimen, ya. Jadi KKM sebenarnya membuat penelitian semula dan akan meneruskan pembentangan RUU ini dengan pindaan yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Pilihan Khas yang lalu melalui pernyataan yang disiarkan pada 5 Oktober tahun lepas. Jadi KKM mensasarkan untuk membentangkan semula, insya-Allah. Walaupun kerajaan telah menyatakan bahawa duty excise terhadap nikotin gel, vapes khususnya akan dilaksanakan, tetapi kita akan terus membentangkan RUU ini dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Kalau tak dapat pada sesi ini, pada sesi depan kita pastikan kita akan bentangkan tentang RUU tersebut. Saya juga ingin menjawab kepada Kuala Selangor, ya. Kuala Selangor yang terakhir tadi. Sebenarnya kita maklum, ya, kita maklum, sangat maklum tentang berita-berita yang di luar sana. Yang ya. Mengurusi, Yang Berhormat Menteri. Ya, saya ingat Kuala Nerus ada lagi ventilator 93 unit yang dibeli pada tahun 2021 rosak. Itu tidak termasuk Yang Berhormat, itu tidak termasuk dengan perbelanjaan yang telah digunakan pada tahun lepas. Ada penunjukan tambahan tu bukan untuk ganti. Bukan untuk ganti. Menteri. Ya. Berkaitan dengan nikotin yang dikeluarkan daripada Akta Racun. Ya. Sebelum tu Menteri boleh jawab habiskah yang Kuala Selangor dulu? Tergantung ayat. Tergantung tadi. Itulah. Nanti saya balik semula sana. Baik, yang Kuala Selangor tentang Suruhanjaya Perkhidmatan, ya. Perkhidmatan. Jadi saya sangat bersetuju. Saya sangat bersetuju tentang hal itu Kuala Selangor, dan saya rasa itu adalah jalan yang terbaik sebenarnya. Jadi insya-Allah dalam health white paper kita nanti memang kita akan masukkan khusus itu dalam pilar yang keempat yang Berhormat. Jadi kita akan pastikan penubuhan Suruhanjaya Reformasi, kita guna Suruhanjaya Reformasi kesihatan. Yang itu dia lebih lengkap berbanding dengan hanya Suruhanjaya Kesihatan. Jadi kita ada perkataan reformasi supaya lebih terperinci lagi untuk mereka memastikan perjalanan health white paper yang kita bentangkan itu dapat dilaksanakan dengan sebaiknya, insya-Allah. Terima kasih Menteri, sangat meyakinkan insya-Allah. Cuma
atas butiran tentang ubat-ubatan tadi, kita mengalami satu krisis pada Jun 2022 tahun lepas. Ya, atas antibiotik dan OTC sebagainya, dan kita juga perlu faham bahawa dari sudut medical ataupun medicine security, ya, keterjaminan ubat-ubatan ini, kita hanya ada 2 local suppliers kepada apa yang diistilahkan sebagai APIs, the active pharmaceutical ingredients, yang penting untuk membuat ubat-ubatan, dan saya kira perlu untuk kita mengambil perhatian bahawa kita perlu mengembangkan lagi dari sudut manufacturing keupayaan pembinaan dari segi membina ataupun membina beberapa outlet lagi, beberapa industri lagi, ya, kebolehan untuk mengeluarkan APIs ataupun the active pharmaceutical ingredients sebagai menjamin, ya, medical atau medicine security dengan izin. Ya, Terima kasih. Saya bersetuju juga tentang hal itu, Yang Berhormat Kuala Selangor. Seperti juga kita sekarang ni sedang dalam usaha untuk membangunkan vaksin, begitu juga dengan ubat-ubatan. Jadi insya-Allah kita akan mengambil perhatian di atas apa yang Kuala Selangor. Menteri panjang lagi, telah Menteri. berikan. Kita behind time now. Okey. Dah habis masa ya? Ya. Cuma saya jawab sikit daripada apa ni tadi tentang nikotin tu, ya. Kekurangan. Dengan perundangan. Memang kalau kita nak melaksanakan duty excise, ya, kepada vapes ini, memang kita kena exempt, atau keluarkan itu dalam akta racun dan jadual C tadi. Itu memang betul, ya. Jadi itu dalam proses untuk kita laksanakan dan sebelum duty excise terhadap vape satu dilaksanakan. Tetapi apa pun saya bagi jaminan, insya-Allah review akan kita teruskan, ya, insya-Allah. Jadi untuk itu yang lainnya kalau saya tak dapat menjawab, insya-Allah saya akan jawab secara bertulis. Dan saya ingin sekali lagi Yang di-Pertua mengucapkan ribuan terima kasih kepada bagi pihak KKM, bagi semua ahli yang berhormat yang telah memberi pelbagai cadangan dan juga idea tentang penambahbaikan, ya, kepada sistem yang sangat penting untuk rakyat ini. Saya amat yakin apa yang telah diberikan sebanyak 676.52 juta ini telah pun memberi manfaat kepada semua rakyat dan membuktikan kepimpinan kerajaan dalam memberi jaminan akses kesihatan secara berterusan. Jadi sekian saja pengulas saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM676,518,300 untuk kepala B42 Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama 2022 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B42 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P42 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala P42 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Baik, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan juga token Kepala Pembangunan P43 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P43 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala P43 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Sumber Manusia juga token Kepala Pembangunan P46 di bawah Kementerian Sumber Manusia. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P46 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju.
Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P46 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Pertahanan. Kepala bekalan B60 di bawah Kementerian Pertahanan terbuka untuk dibahas. Saya lihat ada pembahas, jadi saya jemput Ketere. Yang Hormat, masa saya tak masuk nama, jadi saya minta dimasukkan nama untuk... InsyaAllah. Baik, Ketere dulu. Ya, tapi lagi satu saya minta fatwa Yang Hormat. Yang Hormat tiap kali sebut, kami tadi menyokong sebab ni masa ni di zaman kami yang kita belanjakan duit ni. Bila kami menyokong, Yang Hormat sebut lebih suara. Padahal semua 100% sokong. Apakah dalam peraturan kena sebut lebih suara? Tak apa, dia ikut Tak dalam dengar ni. Rau, tak dengar suara Rau tu. Bagus, speaker yang terbaik. Dengar. Ini tak bagus. Terima kasih, Ketere. Suruh silakan. Ketere, sila Ketere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi saya peluang untuk membahaskan belanjawan pembekalan tahun 2022 bagi Kementerian Pertahanan. Saya akan memberi penekanan kepada butiran 01000 dan 02000 iaitu pembekalan tambahan untuk pengurusan dan pertahanan negara. Jika saya lihat di sini, tujuan pembekalan tambahan sebanyak 303,726,600 adalah dikehendaki bagi menampung pembayaran pukai, utiliti dan bahan api bagi operasi dan eksersis dalam dan luar negara berikutan peningkatan kepada harga semasa minyak dunia yang bergantung kepada harga pasaran. Saya tahu menteri pun tak ada lagi masa tu. Okey, tak apalah. Okey, dalam hal ini saya mohon perbelanjaan ini diperincikan kerana ianya melibatkan wang rakyat yang banyak dan perlu untuk rakyat jelata mengetahui untuk apa perbelanjaan sebanyak 303 juta tersebut. Satu lagi, saya nak ingatkan menteri juga di samping apa ni, saya ingatkan menteri juga, sorry ya, pihak Mindef, saya nak ingatkan pihak Mindef supaya memberhentikan ketirisan. Ini yang penting bagi saya, iaitu kalau kita tengok di Mindef ni daripada pengalaman saya lah selama 40 tahun, dan saya pun dulu bekerja di Mindef sebagai, akhir sekali sebagai Major General Perisikan. Jadi saya tahu banyak ketirisan-ketirisan. Jadi saya mohon Mindef. Ketere, tanya sikit boleh Ketere? Ya, boleh. Masa tu Ketere tahu ada ketirisan, kenapa Ketere tak report polis ataupun report kepada SPRM? Itu nak tanya dengan Ibu Hormat Ketere tu. Okey. Dia macam ni. Kadang-kadang kita tak ada bukti yang tepat benda tu, tapi kita tahu benda tu ada. Sebab bila tiba-tiba orang kaya semata-mata yang dapat kontrak ke apa ni semua ni, tiba-tiba dapat komisen yang banyak, jadi dah tentu dah ada ketirisan. Okey, ulang tak? Tak boleh cakap macam tu, saya rasa tu sebab Arau dia kaya sebab dia berniaga. Tak apa. Saya rasa lah, saya rasa. Jangan kita sebut pasal benda lain lah. Kita direct pada ni, okey? Okey. Terima kasih, Ketere. Jadi saya nak ingatkan Kementerian Pertahanan, jaga-jagalah benda ni. Kerana apa? Benda ni melibatkan wang rakyat dan kita perlu menyelamatkan negara kita daripada unsur-unsur rasuah dan sebagainya. Nanti ada lagi. Sabar. Okey.
saya juga mengharapkan tahun 2023 ni ada juga permohonan untuk bajet tambahan, iaitu bajet tambahan untuk membuat perarasan pencen kepada tentera yang bertugas sebelum 2013 dan ke bawah. Jadi akhir kata saya nak bagi tahu di sini, saya berdoa dah kepada Allah SWT untuk Menteri Pertahanan dan juga Timbalan Menteri Pertahanan terus istiqamah dalam menjaga hak-hak kebajikan veteran Angkatan Tentera. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Moga doa kita dimakbulkan. Silakan Arwah. Yang berhormat pengusi, saya ucap terima kasih. Selamat berpuasa dan saya mengalu-alukan Yang Berhormat Pak Agong, Yang Berhormat Bagan Serai yang masih berada di sini. Sebenarnya saya bekerja-kejar untuk pergi ke airport. Tetapi saya kena sebut juga tentang Kementerian Pertahanan yang tentang perbelanjaan yang telah dibuat. Saya nak beritahu Yang Berhormat, semua sekali yang dibentangkan ini kami setuju. Sebab telah pun dibelanjakan. Cuma bila kita cadangkan perkara-perkara ini bukan mempertikai, kita cadangkan kalau boleh dimasukkan dalam bajet ni benda-benda yang ditimbulkan tu yang ada berkaitan. Contohnya macam isi minyak, bahan api. Dia bahan api akan berterusan dan sekarang pun kena isi minyak. Jadi antara bahan api yang menjadi pertikaian dulu ialah kapal yang nak pergi bertugas di beting-beting ahli. Saya tahu semua orang boring. Yang berhormat speaker pun akan dia tak berhenti sebut, tapi Yang Berhormat percayalah supaya kepada rakyat Malaysia semua percaya. Sekarang TikTok tak ada sini sebab tak bersedia. Okey, kepada semua orang, rakyat Malaysia percaya bahawa di satu hari nanti kita takut jadi peristiwa batu putih seperti yang disebut oleh Rasa, ya, batu putih, di mana sesuatu tempat itu kalau itu hak bila Rasa sebut pula? Ya. Tak sebut bagus. Jadi ada salah seorang sebut. Pok-pok kamu lah, ya. Terima kasih. Yang paling penting di sini ialah bangsa United Nation ataupun Mahkamah Antarabangsa selalunya didasarkan kepada aktiviti kehidupan di situ. Contohnya macam terumbu layang dulu. Keputusan masa itu telah dibuat suatu keputusan yang cukup bijak oleh pentadbiran negara masa tersebut, iaitu pergi ke terumbu layang. Dan terumbu layang itu menyebabkan dia jadi pulau, tapi kita sebut terumbu di situ kerana dia terumbu. Dan pulau itu ialah pulau buatan. Akhirnya kita adakan aktiviti di sana. Sekarang ada airport, tempat pelancongan yang kita semua boleh pergi melawat. Saya percaya tak ramai, speaker pun tak nak pergi lagi. Sila pergi ke sana dan sudah pasti kalau kita pergi, kita tak nak balik. Sebab apa? Kita berada di satu tempat yang dikelilingi oleh laut. Tempat indah. Tapi kena ingat, di bumi sana, dia adalah merupakan sumber pendapatan negara, termasuk sumber untuk membayar gaji ahli parlimen dan sebagainya. Saya nak beritahu, petinggi ahli letaknya adalah kawasan Malaysia. 82 nautical mile dengan izin daripada pantai Sarawak, Bintulu. Tetapi kita membiarkan kapal lain berada di sana dan pernah kapal kita tak dapat pergi ke sana mengikut jadualnya kerana masalah minyak. Kalau tuan-tuan mengingat masalah minyak dulu, di mana semua kementerian menghadapi masalah minyak dan kapal-kapal kita juga menghadapi masalah minyak. Saya nak minta supaya semua pihak ambil ingatan, soal pertahanan, soal kedaulatan negara, jangan sebut masalah minyak dan sebagainya. Sebab apa? Ini ialah masalah yang harus diberi keutamaan. Jadi saya minta, walaupun saya tidak mendapat jawapan yang memuaskan, jawapannya hanya kita hantar nota diplomatik dan sebagainya, isi minyak Ulu Langat hantar 2 biji kapal, sekarang sebiji je. Sebab apa? Saya tak tahu masalahnya. Mungkin kekurangan kapal, tapi buatlah apa saja. Saya minta supaya kapal induk Bunga Raya yang telah pun dimansuhkan, saya minta bagi kepada Kementerian Pertahanan, letak di beting-beting ahli, jadikan
terumbu bertinggali. Jadikan pulau buatan. Ada 2 biji kapal besar MISC yang telah pun dilupuskan bagi kepada Kementerian Pertahanan. Letak di mana-mana terumbu untuk dijadikan pulau buatan. Sebab tempat itu tak boleh mana-mana pihak menuntut sebab dia berada dalam kawasan Malaysia, dalam kawasan 200 batu nautika EEZ. Jadi saya minta supaya ini diberi perhatian oleh Kementerian Pertahanan. Saya tahu semua orang akan bagi jawapan yang sama, tapi tak menyonokkan. Saya cadangkan Timbalan Menteri Pertahanan pergi sendiri dan tengok apa yang saya kata. Kawan-kawannya Parlimen yang akan datang bagi laporan balik. Apa yang saya sebutkan selama ini sebenarnya menjadi kenyataan. Kerana terdapat telaga minyak Petronas yang tak boleh beroperasi sampai hari ini, telah siap dibina berbilion ringgit harga. Sebab apa? Kapal pengawal pantai itu tak bagi kita buat operasi. Yang keduanya, nelayan kita nak pergi sana, dia suruh balik. Dia ini kawasan negara yang berkenaan. Jadi saya minta supaya kita tambah peruntukan apa saja, kita akan sokong supaya masalah minyak dan juga lain-lain itu tidak menjadi perkara yang harus dibincang di Parlimen ini. Buat yang paling penting, maruah negara, hak negara mesti dituntut dengan hebat dan dahsyat. Terima kasih, selamat berpuasa dan mohon maaf kalau terkasar bahasa. Terima kasih Haro. Cantik Haro ini. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Datuk Pengurusi, terima kasih ahli yang berhormat, Ketereh dan juga yang berhormat Arau di atas soalan yang dibangkitkan dan juga beberapa cadangan. Saya ucap terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab soalan dan beberapa cadangan tadi, saya ingin menyebut bahawa kalau kita lihat kepada bajet tambahan peruntukan ini, tapi sebelum itu saya merujuk kepada, kalau kita lihat kepada bajet di Kementerian Pertahanan ini untuk pembelanjaan mengurus ini, di dalam tajuk perkhidmatan dan bekalan ini pada tahun 2021 bajetnya adalah sekitar 3.3 bilion ringgit dan dia telah berkurang kepada 2.9 bilion ringgit pada tahun 2022. Jadi menyebabkan kita ada pengurangan sebanyak 401 juta dari segi bajet perbekalan kita, iaitu perkhidmatan dan bekalan. Sebab itu kalau kita lihat dalam perbelanjaan mengurus ini, tambahan bajet kita adalah sebanyak 303 juta 726,600 ringgit. Sebab itu kalau kita lihat memang daripada awal bajet itu sudah berkurang sebanyak 401 juta. Sebab itu kita ada tambahan sekitar 303 juta ringgit. Dan tadi disebut oleh Ketereh berhubung dengan perincian kepada bajet. Ada 3 aktiviti ataupun kod yang berkaitan dengan bajet ini. Pertama 010 100 iaitu pengurusan AM, di mana daripada keseluruhan 303 juta itu 115 juta dibelanjakan untuk perbelanjaan utiliti ataupun bil elektrik, telefon, air, internet dan juga pembentungan di pihak MINDEF yang melibatkan semua kem-kem di seluruh negara. Sebab itu kalau kita lihat daripada awal bajet kita itu memang berkurangan sebanyak 400 juta lebih. Sebab itu kita ada bajet tambahan sekitar 303 juta untuk menampung keperluan itu. Mungkin kita lihat bahawa pada tahun 2021 kita melihat bahawa dikala itu kita menghadapi COVID-19 dan seumpamanya. Sebab itu kalau kita lihat pada tahun 2022 peningkatan itu berlaku. Begitulah juga dengan 020300 iaitu pertahanan maritim, di mana kita membelanjakan sekitar 139,267,400 bajet tambahan itu. Kerana ini melibatkan beberapa perkara. Pertama adalah kita tahu bahawa ianya melibatkan kenaikan bahan api. Yang kedua adalah tambahan aset, iaitu 4 LMS dan 3 helikopter bagi tujuan operasi kita. Dan peningkatan operasi ini berlaku juga bagi eksersis kita dalam dan juga luar negara. Tadi disebut oleh Arau juga, mungkin kita dalam pemikiran kita, perbelanjaan yang melibatkan minyak dan juga seumpamanya dari segi operasi kita itu memang banyak. Kalau kita tengok di sini melibatkan ratusan juta ringgit. Tetapi kita harus ingat juga bahawa sebenarnya
kalau kita melihat balik kepada kertas putih pertahanan kita, di situ ada angkanya. Di laut kita itu, maritim kita itu, kita kehilangan lebih daripada 60 bilion ringgit. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang kita belanjakan, dengan bajet tambahan itu, dengan apa yang akan kita hilang. Macam tadi disebut tidak menyeluruh. Tapi bukan sahaja isu persoalan tentang mendapatkan hasil minyak, bukan sahaja isu tentang protein kita di laut itu, bukan sahaja isu berhubung dengan kawasan ekonomi kita, tetapi kalau kita lihat ianya sektor-sektor pelancongan, sektor-sektor yang melibatkan perbekalan yang lain juga akan menyebabkan kita hilang banyak hasil sekiranya kita tidak menguruskan dengan cara yang betul. Sebab itu apa yang disebut oleh Arau itu memang saya tak nafikan bahawa antara cabaran kita di Kementerian Pertahanan ini lagi banyak kita dapat meningkatkan operasi kita, ya, kos kita akan meningkat, tapi sebenarnya dia juga akhirnya akan memberikan pulangan yang cukup besar juga Datuk Yang di-Pertua kepada negara kita, seperti mana yang telah kita catatkan dalam kertas putih itu 60 bilion ringgit kita kehilangan di situ. Dan yang terakhir yang saya sebut adalah tentang pertahanan udara, iaitu di mana kita membelanjakan 49,296,100 ringgit. Ini adalah kerana peningkatan harga minyak yang kalau kita lihat melalui tender kita, di mana harga minyak kita mengikut kadar bulanan dia. Kalau kita tengok kenaikan harga minyak bagi keperluan udara kita, ada dalam keadaan-keadaan tertentu harganya biasanya RM2.48 bagi setiap liter, dan dia meningkat sehingga RM4.80. Dan secara puratanya harganya adalah sekitar RM3.70. Jadi inilah antara keperluan-keperluan kita untuk bajet tambahan ini, seperti mana yang telah saya kemukakan tadi. Jadi persoalan-persoalan ini dibangkitkan, itu telah pun saya jawab, Tuan Datuk Pengerusi. Baik, terima kasih Menteri. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM 303,726,600 untuk kepala B60 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2022, jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Kepala B60 jadi sebahagian daripada jadual. Kementerian Dalam Negeri, token. Kepala Pembangunan P62 di bawah Kementerian Dalam Negeri. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P62, anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2022 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah Kepala P62 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Pendidikan. Kepala Bekalan B63 di bawah Kementerian Pendidikan terbuka untuk dibahas. Saya ada dapat 4 nama: Ampang, Pasir Salak, Rasah dan Kampar. Saya mulakan dengan Ampang. Ampang tidak ada. Pasir Salak. Okey, Pasir Salak. Silakan Pasir Salak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi, Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Seterusnya sidang Parlimen yang dirahmati Allah, yang dihormati sekalian. Saya teruskan kepada B63, sektor Kementerian Pendidikan yang membawa peruntukan 803,613,600, iaitu menampung bayaran kontrak kawalan keselamatan dan kebersihan di sekolah dan institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Perincian mengenai perbelanjaan kawalan keselamatan dan kebersihan di sekolah luar bandar dan daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Perkara ini sangat penting untuk
memberi keselamatan kepada prasarana-prasarana di sekolah dan juga kebersihan di sekolah, terutamanya di sekolah-sekolah luar bandar dan daif di Sabah dan Sarawak, dan juga perincian senarai syarikat-syarikat kontraktor bagi perkhidmatan kawalan keselamatan dan kebersihan bangunan dan kawasan yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia serta proses perolehan tender yang terlibat. Pasir Salak ingin bertanya, apakah perincian kadar gaji, jumlah cuti tahunan dan cuti sakit serta perlindungan sosial yang diterima oleh pekerja kontrak dalam kawalan keselamatan dan kebersihan di institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini kerana terdapat desakan daripada jaringan pekerja kontrak kerajaan JPKK untuk memastikan gaji minimum RM1,500 serta meningkatkan kebajikan pekerja dilaksanakan, termasuk isu pemberhentian pembuangan pekerja pembersihan. Dan yang kedua, Pasir Salak ingin bertanya, apakah mekanisme dan rancangan Kementerian Pendidikan untuk memastikan kawalan keselamatan dan kebersihan sekolah tersebut dapat dicapai menerusi piawaian yang ditetapkan. Dan Pasir Salak akhirnya ingin menyatakan dua perkara tetapi tidak berkaitan dengan pekerja keselamatan ni dan juga kebersihan, iaitu yang pertamanya ada tanah-tanah Kementerian Pendidikan dan juga bangunan yang uzur yang tidak dimanfaatkan. Contohnya macam di kawasan Pasir Salak, di kampung Pasir Salak, kampung saya, ada tanah yang berkeluasan 1/2 ekar, dulunya adalah sekolah tetapi sekarang dibiarkan begitu saja. Kalau boleh dicadangkan untuk dibuat perpustakaan desa di bawah tanah kementerian, sebab sekolah itu, bangunan itu ditinggalkan begitu saja. Kalau boleh dimanfaatkan. Dan yang terakhir ialah pertanyaan daripada Parit Bunta yang minta saya sampaikan kepada menteri, sebab menteri tak nak kawan dengan dia, iaitu SMK Pelangi Perdana Parit Bunta lulus pada 2017. Projek mula 2018, bajet 54 juta, jangka siap Disember 2023. Sampai sekarang belum siap lagi dan pembinaan belum pun bermula. Mohon perhatian menteri. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Rasah. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang yang diberikan. Saya merujuk kepada B63 Kementerian Pendidikan. Ada perbelanjaan tambahan pada tahun lepas lebih 800 juta daripada asalnya 1.945 bilion. Sebelum saya membahaskan yang ni, saya nak tanya, sebab dalam belanjawan 2023 yang baru kita luluskan 2 hari dulu, untuk tajuk yang sama adalah 1.977 bilion. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri dan KPM. Kalau 1.977 untuk tahun 2023 tahun ni berbanding dengan tahun lepas, bajet asal 1.945 bilion, tak banyak beza. Jadi apakah pada hujung tahun ni ataupun awal tahun depan kita kena bawa bajet tambahan untuk sekali lagi lebih 800 juta untuk berbelanjaan di bawah tajuk yang sama? Itu persoalan saya. Dan saya nak tanya, walaupun saya tahu belanja ni sebenarnya dibelanjakan bukan zaman Yang Berhormat Menteri menjadi Menteri KPM, zaman Putrajaya menjadi Menteri ketika itu, tapi apakah nasib orang lain yang belanjakan, Yang Berhormat Menteri yang kena jawab di sini pada hari ini. Jadi tak apa, cuma beberapa perkara saya nak highlight di sini. Yang pertamanya, apakah tindakan ataupun pendekatan daripada KPM hari ini untuk memastikan tiada lagi
pertambahan perbelanjaan yang besar sebegini. Sebab kalau kita tengok asalnya 1.9 bilion, sekarang kita nak tambah 800 juta, tambah 40%. Satu lonjakan, satu pertambahan yang bagi saya tidak sepatutnya berlaku. Sepatutnya kalau kita tambah sikit-sikit tu kita fahamlah. Ini banyak. Dan saya nak tanya, berapa syarikat yang terlibat? Tak kira syarikat untuk keselamatan ataupun syarikat untuk pembersihan. Sebab dibawa dua tajuk ni. Berapa syarikat yang terlibat dan berapa ramai pekerja yang terlibat? Adakah semua yang terlibat ini petugas ataupun melaksanakan tanggungjawab masing-masing di semua sekolah harian, sekolah asrama penuh, sekolah rendah dan sekolah menengah, termasuk sekolah bantuan kerajaan. Saya nak mohon pengesahan daripada menteri. Dan saya juga nak tanya, bagaimanakah tata kelola pemerolehan lantikan syarikat ni? Kontrak dia adakah diperbaharui setiap tahun ataupun kontraknya ambil masa yang lama? Bagaimana cara? Bagi saya tata cara pemerolehan itu tersebut penting. Dan kita tak nak keadaan di mana syarikat-syarikat tertentu saja yang untung. Padahal pekerja yang betul-betul buat kerja, petugas melaksanakan kerja sebagai pengawal keselamatan ataupun cleaner ya, yang membersihkan bersekitaran sekolah, mereka tak dapat gaji yang banyak. Dan ada banyak tuduhan dan macam-macam lah keluhan daripada mereka yang mana mereka tidak dibayar dengan gaji minimum, kurang daripada skim gaji minimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi saya nak mohon, ada tak perkara-perkara sebegini dimasukkan dalam perjanjian dengan syarikat-syarikat tersebut supaya akhirnya pekerja-pekerja yang terlibat, kita jaga kebajikan mereka ketika mereka melaksanakan tugas walaupun mereka bukan kaki tangan kerajaan. Dan yang terakhir, Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya, ada tak kemungkinan mana-mana pekerja tersebut diserapkan sebagai kaki tangan? Sebab kalau kita serapkan, kalau mereka yang mempunyai prestasi yang baik, tak payah kita bayar kepada syarikat. Dan mereka yang terbabit pun lebih terjamin. Sebab kerja sebagai kaki tangan awam lebih terjamin daripada kerja dengan syarikat-syarikat terbabit. Jadi cuma beberapa soalan ringkas itu sahaja. Terima kasih Datuk Pengurusi. Terima kasih Rasa. Saya jemput terakhir Kampar. Terima kasih Tuan Pengurusi. Saya rujuk kepada B63 Kementerian Pendidikan, tambahan 803 juta untuk menampung bayaran kawalan keselamatan ini di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga semalam saya ada terima satu jawapan daripada KPM tentang soalan yang saya tanya. Perincian peruntukan yang diterima oleh SJKT dan SMJK bagi 3 tahun, 2020, 2021 dan 2022. Dan saya sekarang nak tekankan pada tahun lepas saja, 2022. Berdasarkan jawapan yang diberi oleh bekas Timbalan Menteri Pelajaran atau Mahang Sun, dia telah mengatakan dalam surat akhbar, dia kata tahun lepas peruntukan bagi SJKC telah diperuntukkan, telah disalurkan sebanyak 96% dan jumlahnya 86.03 juta. Tetapi jawapan yang saya terima adalah berbeza. Di sini saya dapat lihat tahun lepas SJKC untuk sekolah kerajaan 15.77 juta, untuk sekolah bantuan kerajaan 46.571. Jumlahnya hanya 62 juta saja. Tetapi bagaimanakah bekas Timbalan Menteri Pendidikan boleh bagi jawapan 82 juta? Ini bukan amount yang sikit, 20 juta beza. Jadi saya harap kementerian boleh bagi satu penerangan bagaimana ada perbezaan sebanyak 20 juta. Dan bolehkah kementerian bagi satu perincian, sebab kita pernah lakukan pada tahun 2019, kita pernah kita umumkan ke semua sekolah yang terima peruntukan, setiap sekolah jumlahnya berapa. Boleh tak Kementerian Pendidikan buat serupa untuk tahun lepas, terangkan bagi kita sekolah manakah yang dapat peruntukan apa, ini untuk dari segi ketulusan. Dan sama juga untuk sekolah SMJK.
Sekolah SMJK tahun lepas 2022, jawapan yang saya terima hanya dapat peruntukan 1.484 juta. This is shocking. Saya terkejut dengan jumlah ini sebab pada masa-masa dahulu semasa Kerajaan Pakatan Harapan, setiap tahun peruntukan untuk SMJK paling kurang 20 juta. 20 juta. Dan bekas Menteri Pendidikan Mahang Sun, sekali lagi saya dapat dari akhbar, dia telah kata tahun lepas paling kurang kita dapat 10 juta. Tetapi jawapan yang saya terima daripada kementerian hanya 1.4 juta. Jadi saya nak dapat satu kepastian daripada Kementerian Pendidikan, adakah angka ini benar? Tahun lepas untuk SMJK hanya 1.4 juta. Dan seterusnya saya nak masuk kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKT. Jumlah yang saya dapat di sini, jumlahnya kedua-dua tambah hanya 21 juta. Secaranya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lepas, setiap tahun untuk SJKT ada 50 juta. Jadi bagaimanakah tahun lepas 2022 hanya ada 21 juta. Jadi saya harap Kementerian Pendidikan boleh bagi satu penjelasan dan juga boleh tak kita buat satu polisi start dari tahun ini, mula dari tahun ini, setiap sekolah berapa peruntukan yang kita bagi, kita senaraikan. Kita buat publish di Facebook ataupun kita buat satu kenyataan, senaraikan setiap sekolah berapa duit yang dapat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Menteri, sila. Terima kasih Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada semua ahli yang berhormat yang telah menyentuh berkaitan KPM bagi perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan dan perkhidmatan kawalan keselamatan iaitu perkhidmatan 2K. Datuk Speaker, saya nak mohon untuk memberikan sedikit penerangan berkaitan tajuk ini memandangkan saya lihat ada beberapa ahli yang berhormat sedikit barangkali terpesong daripada tajuk ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, dalam belanjawan 2022 sebanyak 47.59 bilion telah diperuntukkan kepada KPM di bawah peruntukan mengurus. Ya, ini peruntukan mengurus. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1.9 bilion telah diperuntukkan untuk 2K sebagaimana yang disebut oleh Rasah. Di samping itu, peruntukan tambahan telah dibelanjakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2022 adalah sebanyak 803,613,600 bagi perkhidmatan 2K. Saya ingin menjawab beberapa perkara juga bagi perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan sebanyak 422 syarikat telah dilantik, manakala bagi perkhidmatan kawalan keselamatan sebanyak 709 syarikat telah dilantik oleh KPM dan syarikat-syarikat ini bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan kebersihan di 10,721 premis milik KPM termasuk sekolah, blok pentadbiran dan institusi pendidikan KPM termasuk IPG dan sebagainya. Jadi untuk makluman yang berhormat, peruntukan tambahan sebanyak 803,613,600 yang diperlukan bagi tahun 2022 untuk menampung perkara berikut. Pertama adalah terkait rapat dengan arahan pelaksanaan perintah gaji minimum dan yang terkini pada 1 Mei 2022 telah menaikkan gaji minimum pekerja daripada 1,100 ataupun 1,200 mengikut lokaliti kepada 1,500. Ini melibatkan bayaran gaji kepada 96,932 pekerja 2K untuk makluman kepada Rasah. Bayaran di bawah arahan perbendaharaan AP58 iaitu perkhidmatan telah selesai dilaksanakan pada tahun 2021 dan bayaran dibuat menggunakan peruntukan tahun 2022 disebabkan penutupan awal akaun pada tahun 2021. Kenaikan harga kontrak disebabkan oleh kenaikan kos bahan yang diperlukan dalam melaksanakan kontrak termasuk bahan pencuci, peralatan-peralatan kebersihan, pakaian seragam dan sebagainya. Proses pembayaran kepada kontraktor perlu dilakukan setiap bulan tertakluk kepada pematuhan dokumen yang lengkap. Saya ingin tegaskan Rasah bahawa kita memandang serius soal pembayaran ini dan KPM sebenarnya committed untuk membayar dan memastikan pembayaran kepada kontraktor dibuat pada setiap bulan mengikut jadual. Maknanya ada permohonan
kita akan bayar mengikut dokumentasi yang telah pun disediakan. Dan kita sangat berharap kerjasama daripada semua kontraktor yang terlibat untuk mengemukakan tuntutan dan dokumen yang lengkap ya, dalam tempoh yang ditetapkan mengikut terma kontrak untuk kebaikan semua pihak yang terlibat, terutamanya pekerja. Ya. Dan dalam masa yang sama, kita juga bekerjasama dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kontrak 2K ini oleh kontraktor, dan kita laksanakan pemantauan ini bersama dengan KDN dan juga KSM, khususnya dalam menyemak dokumen, lesen, slip gaji, latihan kepada pekerja termasuk terma-terma lain dalam kontrak. Datuk Speaker, saya ingin pergi kepada soalan yang dikemukakan oleh Pasir Salak, perincian gaji mengikut gaji minima Pasir Salak. Ya, memang kita ikut sebagaimana yang telah diputuskan oleh kerajaan berkaitan dengan gaji minima. Kemudahan cuti dan juga perlindungan sosial adalah mengikut surat lantikan dan mesti mematuhi Akta Kerja 1955. Penambahbaikan yang kita buat melalui pematuhan dan turun padang yang dilaksanakan, dasar dan garis panduan yang dikeluarkan selaras dengan perkeliling dan undang-undang semasa. Jadi Pasir Salak kita tidak kompromi dalam soal untuk memastikan perlindungan sosial pekerja-pekerja ini dipatuhi mengikut undang-undang sedia ada. Soalan Pasir Salak juga berkaitan dengan bagaimana tanah dan bangunan yang terbiar ini. Setakat ini, ahli yang berhormat, cadangan untuk guna tanah ini akan dibincangkan dengan pihak ataupun agensi lain. Jadi memang ada perbincangan dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa tanah ataupun bangunan ini dapat dimanfaatkan. Pasir Salak juga, sebab saya tak kawan lagi dengan Farid Bunta ni Pasir Salak, tapi bagi tahu je lah dia jawapan ni ya. Bulan puasa ni bolehlah kawan lah. Kena baik-baik, tak baik. Baik, salam kat dia nanti. KPM akan pastikan bahawa projek ini akan dilaksanakan. Ya? Jadi punca kelewatan ini adalah isu teknikal disebabkan isu tanah masih dalam tempoh rawatan tanah. Surat arahan mula kerja telah dikeluarkan pada kontraktor pada 2 Mac 2023 dan kerja dijangka bermula pertengahan tahun 2024 dan dijangka siap 2026. Jadi beritahu pada Farid Bunta, sebab saya ni Bung Tebal, sebelah saja saya sendiri akan pantau projek ini yang dijangka bermula pada tahun 2024. Terima kasih Pasir Salak. Terima kasih. Rasa ada beberapa lagi persoalan yang saya perlu jawab berkaitan dengan bagaimana kontrak diberikan, apakah pekerja akan diserapkan sebagai pekerja tetap. Proses perolehan secara tender terbuka melalui sistem e-perolehan dan pekerja tidak diserapkan. Tapi kita ambil makluman tentang pandangan itu. Bagaimana pemilikan syarikat dibuat, pemilihan syarikat dibuat, kita ada lembaga perolehan rasa yang akan bersidang bagi membuat keputusan pemilihan syarikat daripada senarai yang telah melepasi proses perolehan, dan keahlian dalam pemilihan ataupun lembaga ini adalah terdiri pada KPM, MOF dan juga JKR. Bilangan syarikat pekerja tadi saya sudah sebut rasa. Tempoh kontrak adalah 2 hingga 3 tahun. Kontrak baru kita ambil kira rasa untuk gaji minima 2022 1,500. So dalam kontrak baru memang kita masukkan. Seterusnya rasa juga melihat kepada pandangan rasah tadi untuk tahun 2023 adakah akan dibawa semula perkara ini untuk ditambah. Kita ambil perhatian penuh perkara tersebut rasah dan kita akan sentiasa berhubung dengan Kementerian Kewangan berkaitan perkara tersebut sekiranya terdapat perkara-perkara yang perlu dirujuk semula. Berhormat Cikgu, tanya sikit boleh tak? Boleh sikit je. Dulu dalam sebelum pilihan raya dulu, ada orang cakap, dia kata kalau Pakatan Harapan pergi ke Putrajaya ni, dia kata, anak-anak kita yang belajar di sekolah nanti diarahkan untuk buka tudung, pakai skirt. Saya nak tanya dengan menteri ni, betul ke perkara ini berlaku? Saya tak nak jawab lah soalan tu. Dia tanya kasar-kasar macam tu, Datuk Speaker. Ini Dewan Yang Mulia, dia boleh je cakap. Depan saya dia boleh cakap elok-elok. Kenapa nak kena tinggi-tinggi suara? Cubalah sayang sikit. Teruskan Menteri. Baik, saya nak jawab Kampa sedikit. Saya rasa Kampa, soalan Kampa itu tidak ada kaitan dengan isu ini. Tetapi saya nak maklumkan begini pada Kampa. Pertamanya Kampa, soal peruntukan dan jawapan yang diterima oleh Kampa itu adalah jawapan yang ada dalam rekod kita berdasarkan perluanjaan yang telah pun kita keluarkan. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, berkaitan dengan bagaimana proses akan datang peruntukan-peruntukan untuk sekolah ini, tidak ada pengurangan. Tetapi
ya akan berdasarkan formula yang kita sebut sebagai, dengan izin Datuk Speaker, need base, ya, keperluan setiap sekolah tersebut. Sebab itu kali ini tumpuan kita selain daripada sekolah daif, penyelenggaraan ini juga kita berikan keutamaan, dan formula yang kita pakai adalah berdasarkan kepada need base. Tidak ada pengurangan, jangan risau. Baik. Timbalan Menteri, saya nak dapat satu pengesahan. Jika Timbalan Menteri kata jumlah yang saya tadi yang baca sini 62 juta untuk SJKC adalah betul, adakah Timbalan Menteri katakan bekas Timbalan Menteri Mahang Sun yang mengatakan 82 juta ringgit yang telah disalurkan bahawa dia sedang berbohong? Dia cakap dia dalam dewan ke kat luar? Dia dekat luar lah. Dekat luar saya tak tanggungjawab lah. Kalau dalam dewan ini saya bertanggungjawab penuhnya, sebab inilah jawapan yang kita bekalkan di dalam dewan. Baik, terima kasih Kampa. Berkaitan dengan soalan daripada ulangan itu, saya fikir yang berhormat, dalam kita melihat kepada komitmen kita dalam bidang pendidikan ini, soal melihat kepada pembinaan anak-anak ini sangat penting, dan saya beri jaminan kepada semua tidak akan berlaku perkara-perkara tersebut di bawah kepimpinan Kerajaan Perpaduan dan Madani. Dan kita memang sentiasa mengutamakan apa sahaja yang melibatkan kebajikan anak-anak ini, dan apatah lagi dalam keadaan kepelbagaian yang wujud yang berhormat dalam negara ini. Jadi sekiranya ada gugatan-gugatan sebegitu yang mempamerkan bahawa akan berlaku diskriminasi dan ugutan-ugutan berkaitan dengan agama, budaya ini, saya tidak akan kompromi yang berhormat, dan akan pastikan bahawa semua anak-anak kita akan dapat bersekolah dengan tenang, selamat dan juga akan dilindungi sepenuhnya. Terima kasih yang berhormat. Baik, terima kasih. Cikgu, saya yang kasar-kasar tadi tu saya minta maaf cikgu ya. Cikgu, saya mohon maaf. Saya maafkan. Okey. Kemain lagi ulangan. Yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah RM803 juta 613,600 untuk kepala B 63, anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2022 jadi sebahagian daripada jadual naklah diluluskan. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Kepala P63 jadi sebahagian daripada jadual. Setiausaha. Pasal-pasal 1 dan 2. Pasal-pasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang perbekalan tambahan dalam kurungan 2022-2023 dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Masalahnya ialah bahawa usul di atas nama Menteri Kewangan dalam aturan urusan mesyuarat hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak setuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Datuk Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada yang menyokong? Kota Kinabalu yang menyokong? Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Setiausaha. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu.
Menteri Kewangan, sila kemukakan usul. Datuk Yang Pertua, saya mohon memaklumkan iaitu Jatuhan Kuasa telah menimbang usul yang diedarkan kepadanya dan bersetuju dengan usul itu. Saya mencadangkan supaya bahawa Dewan ini mengikut subsection 4 dalam kurungan 3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak 6,350,194,900 ringgit diperuntukkan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun keuangan 2022 bagi maksud dan butiran projek seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2022 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 22 tahun 2023 dan yang disenaraikan di sebelah maksud dan butiran projek dalam ruang 9 dan 10 penyata tersebut. Ada yang menyokong? Saya menyokong. Yang berhormat, masalahnya ialah usul Menteri Kewangan seperti yang tertera di nombor 1 dalam aturan urusan mesyuarat hendaklah disetujukan. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak setuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Ahli yang berhormat, mesyuarat hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 3 April 2023. Selamat berbuka puasa dan selamat kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.